Jadi kalau cerita tentang makanan raya ni, Syuh, banyak sebenarnya yang akan kita makan. Tapi betul lah macam doktor cakap tadi kan, tak banyak buah-buah dan juga sayur dihidangkan. Betul. Kalau ada pun tak makan. Pecel adalah. Pecel tu yang jarang. Tapi kalau tak makan macam saya macam mana? So itulah kita kena ada balance diet kan. Hari raya pun sebenarnya boleh je makan rendang, ada santan soto. Cuma kita kena ada susulkan dengan buah, sayur supaya cukup satu pinggan. Paling mudah boleh buat jus lah. Jus air tu boleh minum. Jus buah. Untuk balancekan antara protein, karbohidrat dan juga fiber. Baiklah. Untuk topik seterusnya, ini adalah berkaitan dengan Festival Aspirasi Belia. Jadi hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Kami sangat berbesar hati. Bersama dengan pertama kita ada Ahmad Ashraf Muhammad Fauzi, pengurus Festival Aspirasi Belia. Dan juga kita juga ada Muhammad Dini Rashid, ikon program Belia dari Hati. Okey. Festival Aspirasi Belia ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Balik kampung tak? Balik kampung bila ni? Sekejap lagi, Tuan. Balik hari ni? Yes. Balik hari ni? Balik mana? Hari ni juga balik Penang. Balik Penang. Balik Penang? Ha? Balik? Yes. Penang satu. Oh, dua balik utara. Naik bas ke? Drive ke? Drive. Drive sekampung. Patutlah dua-dua pun datang kat studio hari ni kan. Okey, kita nak cerita berkenaan Festival Aspirasi Belia. Tapi sebelum itu, kita nak berkenalan dengan lebih lanjut berkenaan Yayasan Nur Inspirasi ini. Dini, silakan. Okey. First of all, thank you so much. Terima kasih kerana sudi menerima kami. Nama saya Muhammad Dini bin Abdul Rashid. Saya merupakan salah seorang ikon bagi Yayasan Nur Inspirasi. Actually, kita ada 3 ikon. Dan ketua dia, kita punya pengurusi dia, Datin Fauziah binti Muhammad Ramli. Hari ni ada tapi dia tak nak masuk. Tak tahu dia segan ke apa kan. But dia wakilkan saya. Ya, Belia lah. Better Belia lah. So, dia nak saya wakilkan. So, actually, I'll try my best lah. So, persatuan ni telah ditubuhkan pada 2020, tetapi kita dah bergerak selama 10 tahun. So basically apa yang kita buat, kita menyantuni remaja. Tak kisah background dia macam mana pun, kita dah masuk dalam penjara, dalam apa lagi jabatan sekolah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, and then kita masuk sekolah bistari, semua tempat. So basically kita menyantuni remaja untuk bagi semangat kepada diorang, because actually I'm partially blind. Saya ni adalah OKU cacat penglihatan. So my friend lagi 2 orang OKU cacat penglihatan juga. So basically apa yang kita buat, kita just nak bagi semangat kepada adik-adik semua, walaupun dalam keadaan macam ni kita boleh go through apa benda dalam kehidupan. So dalam program tu dah selama 10 tahun, budak-budak, adik-adik ni semua macam cakap dia orang stres dalam pembelajaran, dalam kehidupan dia orang, sebab perspektif budak-budak kan, dia ada fikiran masing-masing. So cara untuk kita mendekatkan diri dengan sedikit hiburan dalam tu lah. So dalam hiburan tu kita tengok macam okey, dengan nyanyian ni boleh bagi semangat juga kat dia orang kan. So kita nak touch dia orang dengan nyanyian. So dalam nyanyian tu juga, of course, nyanyian yang lebih indah itu puji-pujian kepada ilahi kan. So that's why saudara Ashraf ni dia datang dengan satu idea untuk buat program ni. Oh, so, silakan. Silakan. Okay, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada saudara Dini. Alhamdulillah, saya pun dah bersama dengan yayasan kurang lebih 4 ke 5 tahun. Dan tahun lepas pengurusi yayasan ada tanya apa program yang kita boleh buat lagi, dan salah satunya yang saya cadangkan kepada yayasan adalah untuk buat satu pertandingan nasyid dan juga syarahan. Semasa untuk Festival Aspirasi Belia 2023 anjuran Yayasan Nur Inspirasi dengan kerjasama ABIM, dan kita pun ada kerjasama dengan ABIM. Kita dah bermula sebenarnya pada 15 April untuk khusus kepada golongan belia 13 ke 18 tahun untuk pertandingan nasyid dan pertandingan syarahan, yang mana pertandingan nasyid tu bertemakan ilmu teraju minda madani, dan syarahan bertemakan Rasulullah suri teladan, akhlaknya merintih zaman. Jadi memang terbuka untuk seluruh belia berumur 13 ke 18 tahun untuk seluruh Malaysia lah. Dan kalau untuk makluman lanjut, kita dah post di Facebook Yayasan Nur Inspirasi. Okay. Jadi adakah ia hanya pelajar sekolah ataupun terbuka sesiapa sahaja? Dia sebenarnya terbuka, mana-mana institusi ataupun pertubuhan kat luar atau sekolah, tak kisah mana-mana, asalkan masa untuk festival nanti remaja yang 13 ke 18 tahun. Okey, tapi kemuncak dia nanti kan bulan 7? Betul, kemuncaknya pada 15 hari bulan Julai 2023. Jadi kemuncak itu ada apa? Kemuncak tu sebenarnya
kita dah mula pada April, 15 April. Peserta akan hantar video dalam bentuk video dan sehingga 20 Jun, lepas tu kita akan umumkan finalis. Dan finalis tu yang akan bertanding pada 15 bulan Julai, dan kita ada juga beberapa program untuk satu hari Festival Aspirasi Belia. Adalah daripada tazkirah pada ilmuwan Islam dan sebagainya, program-program yang kita anjurkan pada hari festival. Okey. Macam Dini sendiri, yelah, bila pegang title ikon tu kan, bukan mudah sebenarnya. Maksudnya ramai mata akan pandang ke arah Dini sendiri. Jadi apa sebenarnya image ataupun perkara yang cuba ditunjukkan oleh Dini untuk memastikan agar belia di Malaysia ini dapat membangun, ia menjadi belia yang boleh berbakti kepada negara? Pertama sekali, setiap kali saya buat apa-apa program dengan orang, saya akan bagi disclaimer yang saya bukan seorang ustaz, saya bukan seorang pakar motivasi. Basically apa yang saya buat just nak kongsi pengalaman hidup saya tentang setiap manusia akan ada jalan masing-masing, right? But for me, in order to achieve anything in your life, apa benda pun kita nak buat kena berpegang dengan beberapa perkara. So for me is mensyukuri nikmat. Kadang-kadang kita tak rasa happy dengan kita punya life. Kadang-kadang because banyak remaja-remaja yang bermasalah, minta maaf cakap kan, kita masuk dalam penjara semua. Kadang-kadang dia menyalahkan beberapa pihak dalam kehidupan dia orang. So for me, kita kena sentiasa mensyukuri. So saya just bagi pesanan lah ke adik-adik. Just saya pun kadang-kadang yalah kan, saya pun nak jadi orang yang terhebat untuk jadi aspirasi kepada belia pun, saya pun kadang-kadang saya kena sedari lah kadang-kadang. Actually but saya buat yang terbaik lah. Of course kita kena sebagai orang yang lebih tua kena tunjuk sikit lah apa kita punya, dan kita mengharapkan lapisan selepas ini, belia-belia yang akan mentadbir negara kita insya-Allah selepas ni kan. So kita nak yang terbaik lah. So buat yang semampu lah for now. Ashraf, bagaimana Ashraf melihat penganjuran festival sebegini mampu untuk memberi kesan positif kepada remaja yang akan menyertainya? Okey, berdasarkan pada pertandingan yang kita anjurkan sendiri pada nasyid dan syarahan, kalau tengok pada nasyid kita buat dalam bentuk kumpulan, dan kat situ kita dah mensasarkan lebih ramai belia untuk bersama dengan kita. Dan dari syarahan juga, kalau kita tengok dekat sini, sekarang saya tengok ada banyak bentuk hiburan ada kat luar sana. Why not kita add up value, tambah nilai sikit dengan hiburan yang lebih santai, dalam masa yang sama hiburan yang memberi tambah ilmu ataupun manfaat kepada golongan-golongan belia. Itu salah satu objektif lah kenapa kita dalam Festival Aspirasi Belia tu menganjurkan pertandingan yang kata apa, nasyid, syarahan dan sebagainya. Sebab saya nampak ada nilai tambah untuk golongan belia sendiri. Kenapa? Yelah, kita ni Malaysia kan masyarakat majmuk kan, ada Melayu, Cina, India. Tapi kalau nasyid ni dia macam lebih fokuskan kepada belia yang beragama Islam. Bagaimana dengan belia yang ialah penganut agama lain? Okey, sebelum ni yayasan pun ada menganjurkan kuis yang melibatkan perpaduan, melibatkan golongan kaum daripada bangsa India, bangsa Cina dan dan kita sendirilah bangsa Melayu sini. Sebenarnya kemerdekaan pada tahun lepas banyaklah kita dah buat pelbagai program, dan sebenarnya saya propose cadangkan kepada yayasan untuk program ni masa tahun lepas. Saya bersama dengan Dini dan bersama yayasan kita pergi ke Pusat Koreksional Puncak Alam. Kita ada, dan kebanyakannya orang kita anjurkan pertandingan nasyid dengan syarahan dekat sana. Dan saya kata kepada yayasan, why not kita go for perdana, maksudnya kepada belia-belia kat luar sana. Maksudnya dapat sambutan lah masa tu? Betul, memang dapat sambutan masa tu. Cuma kami tak boleh ambil video ke dalam tu. Tak apa. Faham? Dini sebagai penyanyi kan, kalau dah sertai program-program sebegini, pastinya akan ada permintaan untuk menyanyi. Biasanya genre-genre bagaimana yang dinyanyikan oleh Dini untuk program sebegini? Kerana apa? Lagu-lagu dia boleh memberi motivasi, betul kan? Betul. Bagaimana, Dini? Obviously kalau dalam program macam ni tak bolehlah nak terlampau lara sangat. Yalah kan, usually saya akan nyanyi pop kan. Tapi untuk program-program sebegini, basically kita nak lagu yang taklah jauh sangat, tetapi menyentuh hati mereka.
Apa sebenarnya sebab Dini dah banyak kali berada dalam golongan belia kan. So kadang-kadang kita nampak belia yang bermasalah ni, kita rasa dia macam kita tak perlukan. Tapi sebenarnya belia-belia ni ada kualiti tersendiri yang kita tak cungkil, tak korek kan. Yep. Jadi pada pandangan Dini sendiri, apa sebenarnya value anak-anak remaja belia-belia kita ni? Dia bagi saya sendiri, saya dah berkecimpung dengan dia orang dah lebih daripada 10 tahun. Dekat situ saya jumpa ada yang sedang menduduki PhD, master. Memang semua yang sangat-sangat hebat. Tahfiz yang hafal Al-Quran, semua insan-insan yang sangat hebat. Bagi saya kadang-kadang mereka ni tersalah pilih jalan. So that's why jadi sebegitu. And for me, bagi saya tidak kira macam mana pun dalam kehidupan kita, apa dugaan yang kita lalui, kata-kata yang saya pegang, there's no point having sight without vision. For me lah, saya kata. Saya tak ada eyesight, but I have vision. So for me, tak kisahlah dalam keadaan macam mana pun, korang kena ada visi dalam kehidupan korang. So kadang-kadang of course stigma daripada masyarakat luar akan merasakan budak-budak macam ni dekat tempat macam ni kan. Adalah orang punya kata-kata kan. Tapi tak semestinya. Dia orang boleh jadi orang yang lebih hebat sebab kita tengok sebenarnya ada kualiti di dalam diri dia orang tu sangat-sangat hebat. Kalau kita dapat peluang untuk pergi ke sana, masyarakat luar kalau ada chance untuk pergi bertemu dia orang, menyantuni mereka kan. Sebenarnya banyak kualiti yang kadang-kadang kita sendiri macam wow, sangat hebat kan. So actually dia orang kena develop benda tu lah. So that's why kita buat program-program sebegini, nak melahirkan insan. Kita bukan nak lahirkan star, kita just nak melahirkan insan-insan yang berani. And then of course bila berkumpulan ni bekerjasama semua kan. So kita nak benda tu lah sebab dia orang terlampau fokus dengan satu benda and buat dia orang stress. So that's why kita nak bagi dia alihkan sikit fokus tu untuk bagi relax sikit, chill. Sebab dalam kehidupan ni kita kena just chill lah. Kena go with the flow. Betul. Yeah. Ashraf, sepanjang penganjuran bagaimana Ashraf melihat bakat-bakat yang telah pun menghantar video nasyid dan juga syarahan ni? Okey, sebenarnya kita pun baru saja buka kepada penyertaan pada 15 April baru ni. Jadi kita belum nilai lagi pada segi video dan syarahan, tapi sebenarnya saya tahu dekat KPM sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia, ada menganjurkan pertandingan-pertandingan untuk sekolah-sekolah. Dan kalau kita tengok kat YouTube pun ada banyak video pertandingan dan sebagainya. Jadi saya nampak dekat sini sebenarnya belia kita ramai yang talented daripada segi seni suara, daripada segi seni persembahan, daripada segi seni pengucapan sendiri. Jadi cuma sebelum ni kan kita 2 tahun PKP, 2 tahun kurang lebih tak terlibat dengan program-program yang bersemuka dan sebagainya. Jadi salah satu sebab kenapa kita anjurkan kepada Festival Aspirasi Belia. Dan kalau kita tengok dekat sini melalui program-program yang sebegini, dia dah dapat mencukil belia dan macam saya kata tadilah, satu transition hiburan yang mungkin lebih baik di luar sana, yang sebab kita ada banyak sangat choice dekat luar sana. Okey, penyertaan masih lagi dibuka ke? Ya, betul. Penyertaan masih dibuka sehingga pada 15 Mei. Pada 15 Mei 2023 dan pertandingan berbentuk video. Dia orang peserta akan menghantar video sehinggalah pada 20 Jun 2023 dan finalis pihak yayasan akan call sekiranya dapat ke peringkat seterusnya pada 15 Julai. 8 finalis. Kat mana nak menghantar videonya? Informasinya kita akan sertakan link, kita akan email. Cuma kita dah letakkan di page yayasan Facebook Yayasan Nur Inspirasi. Kena pergi Facebook Yayasan Nur Inspirasi. Betul. Okey. Baik, terima kasih. Ini kami kongsi pada anda. Facebooknya anda boleh ke sini untuk menghantar video nasyid ataupun syarahan anda. Dan sekiranya anda terpilih, insya-Allah pada 15 Julai nanti anda akan menjadi salah seorang finalis antara yang terbaik dan juga boleh memenangi pertandingan yang dipertandingkan. Yang dianjurkan di Festival Aspirasi Belia. Terima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih kepada Ahmad Ashraf Muhammad Fauzi, pengurus Festival Aspirasi Belia, dan juga terima kasih juga kepada Muhammad Dini Rashid, ikon program Belia Dari Hati, kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi berkenaan dengan Festival Aspirasi Belia. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.